104. Jadi marilah kita baca, dapat juga pahala, betul tak? Ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nak dengar anak-anak baca pula? Tak hafal. Inilah kita. Kena hafal. Wajib hafal. Sekali lagi Ustazah ulang. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Balik buka surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, jadilah kamu, hendaklah kita ni jadi apa? Jadi ummah yang menyeru. Yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Maknanya kita menyeru kepada kebaikan, yakni kita menyuruh kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan sesungguhnya orang yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang percaya. Ustazah nak share. Jadi Ustazah belajar sikit sebanyak isyarat-isyarat kan. Jadi Ustazah belajar untuk Ustazah. Jadi Ustazah nak suruh ikut ni, boleh? Ain Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa yang boleh tak makna dia? Ada? Tak apalah, hari ini mikrofon duduk tak usah cakap seorang je lah. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Dia berkata, sami'tu, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Tak dengar pun bunyi selawat. Dia kata, siapa-siapa dalam kalangan kita melihat orang melakukan kemungkaran dalam kalangan kita ni, hendaklah dia menghilangkannya, ataupun kita kata mengubahnya dengan tangan kalau dia mampu. Fa illam yastati', tak mampu maka dengan lidahnya, tak mampu maka dengan hatinya. Wadhalika, ini adalah peringatan kepada kita selemah-lemahnya iman. Jadi anak-anak yang dikasihi, saya lebih fokus pada anak-anak, walaupun ada ibu-ibu di sini, walaupun ada kakak-kakak, kerana inilah permata kita, inilah tempat ataupun anak-anak yang kita harapkan akan mewarisi kecemerlangan dalam Islam. Inilah anak-anak yang menjadi pelapis untuk membangunkan, meneruskan legasi tamadun ummah yang telah dibangunkan zaman per zaman sejak junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayang ni pendek tak boleh jalan. Jadi anak-anak, tadi baru nak bagi semangat, hilang mengantuk pasal dia ustazah. Jadi tajuk yang diberi kepada ustazah hari ini
ni. Tak keluar pula kat sana. Keluar kat mana? Baiklah, iaitu melahirkan penggerak-penggerak muslimah dalam membangunkan kecemerlangan tamadun ummah. Sebenarnya kalau Ustazah tak cakap pun habis dah tadi semua modal. Modal tadi semua habis dah. Kalau orang Kedah kata karau, Ustazah Asma dah habis dah. Nah, jadi Ustazah main ulang sebut. Nah, jadi banyak Ustazah pun kutip-kutip poin-poin daripada Ustazah Asma, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, jadi perkataan melahirkan kita biasa dengar kan, melahirkan, menzahirkan adalah merupakan satu kata kerja. Dia kata kerja ke kata nama? Melahirkan. Muhammad Hasan dia kata kerja ke kata nama? Kalau tanya lagi terbitan ke tak terbitan ke lagi tak boleh jawab. Nahu bahasa Melayu pun jangan main-main. Jadi perkataan melahirkan itu bermaksud satu kata kerja yang berterusan, yang tidak ada hentinya. Ia adalah satu proses peningkatan, satu tahap kepada satu tahap yang lebih baik, atau dalam kata lain, daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Kita nak adakan, nak wujudkan, nak lahirkan penggerak-penggerak tamadun ummah dalam kalangan muslimah berterusan selama matahari dan bulan silih berganti. Anak-anak, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa tak ada seorang di sini, yang dikasihi. Jadi manakala kalau kita kata muslimah tu apa pula? Penggerak-penggerak muslimah tu apa? Sekumpulan wanita muslimah yang sentiasa bekerja di bawah agenda yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa pasal kalau cakap nak sebut Al-Quran juga? Apa pasal kalau cakap nak sebut hadis? Kena sebutlah. Sebab dia adalah autoriti yang paling tinggi dalam Islam. Maknanya autoriti dalam Islam yang anak-anak kena kenal. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, dan yang ketiga ialah ijma' ulama, kesepakatan ulama di atas sesuatu perkara yang juga diambil sumbernya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey anak-anak. Dan apakah yang dikatakan membangunkan kecemerlangan? Ini Ustazah saja nak hurai sebab Ustazah dengar bila 500 pelajar. Jadi fokus dia macam kita duduk, bila kita buat karangan, kita kena hurai dulu setiap kunci kata. Betul tak? Betul kata betul? Betul kata betul? Kalau kata tak betul, ngakutlah Ustazah duduk di sekolah. Jadi bila kita kata membangun kecemerlangan, ialah menekankan kepada usaha yang berterusan untuk meningkatkan kecemerlangan ummah melalui aset yang sedia ada atau aset yang digerakkan kemudian. Asetnya apa dia pula tu? Asetnya apa dia? Aset ini melibatkan ilmu, melibatkan tenaga, melibatkan kemahiran, melibatkan pelbagai pendekatan yang dapat kita manfaatkan untuk kita uruskan situasi secara berkesan bagi menangani isu yang mampu meningkatkan kecemerlangan ummah. Jadi kalau kita tengok lagi apa dia pula tamadun ummah. Kita tengok di belakang tu, tamadun ummah ini ialah merupakan matlamat tertinggi yang ingin kita capai. Matlamat tertinggi yang ingin kita capai ialah tamadun ummah. Kata Nabi SAW yang saya rasa kita dengar rata-rata tapi tak tahu hafal ke tak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutuskan, dibangkitkan sebagai Rasul untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi kalau kita kata perkataan menyempurnakan, perkataan menyempurnakan itu kata nama kan kata kerja? Kata kerja. Jadi maknanya ia adalah satu proses yang takkan pernah selesai kecuali apabila dunia berakhir. Jadi kita hari demi hari
kena memperbaiki kualiti kita makin baik. Tak boleh berhenti. Bila berhenti? Bila tutup mata. Bila berhenti? Bila tutup mata. Apa makna tutup mata? Bila tutup mata, mati. Cuba nyanyi lagu tadi dengar kan? Raja-raja, manusia biasa, tak jadi lagu dah pun. Baiklah, dah tak jadi lagu. Jadi kalaulah kita dapat melaksanakan proses menyempurnakan kemuliaan manusia ini, subhanallah, maka jadilah kita seperti jadinya umat pada zaman Nabi SAW ataupun umat-umat yang terdahulu yang duduk di bawah perintah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi anak-anak, memang Nabi kata umat terbaik ialah pada zamanku, kemudian zaman selepasku, kemudian selepas kita ni dah berapa ratus kali lepas dah. Tetapi kita tetap berazam bahawa kita hendak menjadi umat yang terbaik. Boleh tak boleh janji ni? Boleh ke tak boleh berjanji? Jadi usaha tak nak ambil masa panjang. Jadi macam mana? Kita dah dengar banyak dah tadi kupasan daripada Datin Ustazah Aminah sendiri tadi, kemudian daripada Dr. Syahari tadi, Ustaz Syahari tadi, kemudian Tuan Haji Azmi, hinggalah kepada Ustazah Asma tadi, dan sekarang Ustazah dah tak nak ulang. Cuma Ustazah nak anak-anak berfikir bagaimana kita boleh melahirkan penggerak-penggerak muslimah agar mampu mengangkat kecemerlangan dan tamadun ummah. Tak dapat tidak. Jawapan yang pertama ialah dengan ilmu. Kita tak ada jawapan lain iaitu melainkan dengan ilmu. Jadi maknanya sesuai dengan perintah Nabi SAW kepada kita, talabal ilm fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Wajib. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Apa makna wajib? Dapat dah? Apa makna wajib? Wajib buat dapat pahala masuk syurga. Kalau tak buat dapat dosa masuk. Jadi menuntut ilmu ini bukan kerja sambil-sambilan. Menuntut ilmu ini adalah satu perkara yang wajib. Yang kena. Jadi kewajipan mempelajari ilmu itu tidak terhenti setakat kita mengaji sekolah. Tak semestinya takat PT3, takat SPM, takat STAM, takat SPPM, atau kita graduate daripada mana-mana universiti. Tak cukup. Dia kena terus belajar. Nabi kata kat kita mengaji, menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi, daripada buaya hinggalah ke liang. Jadi maka dengan kerana itu, seperti yang disebut oleh Ustazah Asma tadi, maknanya kita boleh bangunkan sistem pendidikan dalam hidup, dalam taman kita, dalam kampung kita, dalam qaryah kita. Maknanya proses kita mentarbiah masyarakat kita mengikut sasaran-sasaran yang ditentukan tu kena buat. Terlalu kecil yang ada di depan belakang tu memang tak nampak. Jadi maknanya kita kena meningkatkan kefahaman muslimah dengan ilmu. Jadi berjanjilah semua yang ada di sini, kita tidak akan mensia-siakan waktu kita kecuali dengan menuntut ilmu. Kita sentiasa mencari ilmu. Islam ni kita faham kat orang kata Islam ini satu agama yang komprehensif, yang syumul. Tapi nak buat apa komprehensif dan syumulnya Islam tetapi kita tidak menguasai ilmu? Kita kena menguasai ilmu. Maknanya bila ilmu itu dikatakan kita menguasainya, apabila kita ada isu-isu, apabila ada insiden-insiden, kita boleh menggunakan ilmu itu untuk kita menyelesaikan atau menguruskan situasi yang kita hadapi. Faham ke tak faham? Betul, kita faham tu. Jadi maknanya bila kita ada ilmu, kita tahu nak buat macam mana. Saya bagi contoh. Kadang-kadang kita mengaji, ada ilmu. Tapi bagi contohlah tengah semayang berjemaah. Semayang berjemaah 5 orang, 6 orang.
Tok Imam tu terbatal, mungkin dengan jatuh terbalik ke, mungkin dengan terbuang angin di belakang. Faham tak? Jadi Tok Imam tu takkan nak teruskan sembahyang. Tok Imam tu pun bagi salam keluar Tok Imam tu. Jadi nak buat lagu mana yang jemaah tu? Buat lagu mana? Seorang kena ke depan. Tapi jangan, saya dah pernah tengok jadi macam tu, siapa pun tak tahu nak jadi imam. Akhirnya dia berhenti, dia semayang lain. Ini kita kata tu benda kecil je. Jadi ini kita kata, yang pertama ada ilmu, kemudian ilmu itu kita tahu bagaimana untuk kita menguruskan ilmu tersebut. Maknanya kita ada penguasaan ilmu, bagaimana untuk kita menyelesaikan situasi yang kita hadapi. Contoh dalam masyarakat kita. Saya nak bagi contoh pada anak-anak di sini. Satu ketika saya terlibat sebagai fasilitator program Najwa Kepimpinan Pelajar Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Pulau Pinang. Jadi kita pun dah pilih pelajar terbaik. Kita dah pilih pelajar terbaik untuk kita saring menjadi tokoh pelajar, pelajar puteri Najwa Kepimpinan. Kita ada 4-5 orang calon ketika tu. Kita interview. Bila kita interview, kita tanya. Soalan yang paling popular, ustazah yang tanya. Kamu rasa apa yang kamu dah buat untuk Islam? Apa yang telah kamu buat untuk Islam? Kita tanya soalan. Jadi ada seorang pelajar daripada banyak-banyak tu jawab bagus semua. Sebab budak semua yang cikgu hantar pun, satu Malaysia berapa orang je, satu negeri 10 orang. Jadi setiap negeri dah pilih yang terbaik kan. Jadi pelajar ni kata, ustazah, saya daripada sekolah menengah konvent. Tak ingat dah saya nak kata jalan Pokhri ke jalan apa, tak pasti saya. Silap pula tak ambil ke. Kemudian saya tanya dia, apa yang dah kamu rasa kamu buat untuk Islam? Ustazah, kawan-kawan saya ramai tak lagi semayang. Jadi saya selalu bantu mereka, ajak mereka dan ajak mereka semayang. Alhamdulillah, satu poin. Kemudian saya tanya, kemudian lagi, maknanya apa lagi dia buat? Dia kata, ustazah, saya kalau kawan-kawan saya ajak keluar, saya selalu kata dengan kawan-kawan saya, kalau nak ajak saya keluar, jadi make sure semua mesti pakai tudung, baru saya nak keluar dengan kawan-kawan. Nampak tak? Dia sudah ada satu kekuatan, dia ada ilmu, dia tahu macam mana nak bawa kawan-kawan dia supaya menjadi Islam, practice as a Muslim. Okey? Faham? Kemudian dia kata, ustazah, saya kumpul duit belanja makan. Belajar ni bukannya macam, maksud saya bukanlah anak yang begitu hebat dan sebagainya. Kebetulan masa dia datang tu keluarga dia hampir sedang pecah belah dalam proses perceraian. Tetapi dia ada kekuatan. Dia kata, kalau saya duduk pun saya tak mampu nak buat apa-apa, lebih baik saya datang ke sini mencari ilmu. Kemudian dia kata, saya selalu kumpul duit ustazah. Bila duit saya cukup, saya pergi kedai, saya akan cari tudung yang cantik-cantik. Nah, buat apa tudung yang cantik-cantik tu? Saya bagi hadiah pada kawan-kawan saya. Dan nampak tak? Sebab saya nak kawan-kawan saya juga seperti saya, melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Dia sudah faham tentang konsep menutup aurat. Dia sudah faham wajib menutup aurat. Tetapi dia mula berfikir bagaimana dia nak mengislahkan orang yang ada di keliling dia supaya ikut juga menutup aurat dalam istitaahnya, dalam kemampuannya. Faham ke tak faham ni? Dengar ke tak? Saya dengar suara banyak pada suara ustazah ni. Tak, itu ustazah bagi mikrofon saya. Baik, jadi faham tak? Ini yang kita kata, ada ilmu, menguasai ilmu dan tahu menguruskan situasi yang dihadapi di kelilingnya. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, dengan ilmu itu sahaja kalau kita ada, menyuluh ilmu, menyuluh isu dan permasalahan ummah dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita ada, kita perhati keliling kita macam mana, kita pandang keliling kita macam mana. Adakah semua benda yang ada di tepi kita tu betul? Yang ada di keliling kita, benda tu betul ke tak betul? Benda tu betul ke benda tu salah? Kalau salah, adakah kita nak biarkan dia terus salah? Kalau kurang
elok, adakah kita nak biarkan dia terus dalam keadaan tidak elok? Nah, jadi maka dengan kerana itu penyelesaiannya, kita sangat mengharapkan segala jemaah-jemaah yang ada di sini, terutamanya Salimah, terutamanya Al-Khidmah, terutamanya Mawaddah, terutamanya ibu yang saya kira yang ada di sinilah. Hak lain lagi tu lagilah. Kita patut mengadakan pendidikan, pembangunan pendidikan secara berkala, merujuk kepada keperluan masyarakat. Seperti yang Ustazah Asma sebut, cuti tak tahu nak buat apa, himpun anak-anak, ganti-ganti hari ni ajak menjahit. Mana ada budak-budak yang menjahit kan? Nah, sebab anak-anak sekarang diajar pakai buang, dia dah. Laptop pun kalau rosak buang. Kalau orang dulu, saya dulu masa tingkatan 2 dapat kamera. Mahal lah juga masa tu kan, Yashica MG1. Umur tingkatan 2 pakai Yashica MG1 tu. Semua tu untuk pakai kan, share lah, kamera kita besar pada orang. Ada lah budak-budak tu. Jadi rosak, diperbaiki, rosak, diperbaiki. Tak pernah buat. Sampai sekarang ada boleh pakai. Tapi sekarang anak-anak dididik dengan pakai buang. Handphone pun pakai buang. Betul tak? Laptop pun pakai buang. Jangan kira diaper saja. Subhanallah. Kita sedang diajar dengan satu sistem dunia yang tak betul. Maknanya rosak buang. Dia kata kalau nak perbaik pun dah mahal. Jadi menyebabkan kita sudah hilang sifat menghargai. Jadi anak-anak jadi maknanya perlulah di sini pihak-pihak yang berwajib, macam saya Salimah, take note lah benda ni, dari satu yang lain take note lah. Maknanya apa yang kita lihat kekurangan dalam tempat kita, itu yang perlu kita bangunkan. Saya ni kan dulu ikut orang panggil, ataupun bila saya dengan Salimah saya buat program lah kan, dengan Salimah saya buat program, dengan masjid saya buat program. Tapi kalau untuk di luar daripada kawasan saya tunggu orang panggil baru saya nak pergi. Tapi tiba-tiba tak semena-mana kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi dekat saya tokoh Qudwatul Rasul pendidikan. Saya nak Allahu Akbar, aku kena buat kerja. Jadi sekarang bila saya ada masa, saya telefon je masjid. Saya ada, kita ada grup WhatsApp masjid dan sebagainya. Saya bagi tahu saya 16 cuti. Saya tawarkan 4 program. Saya tawarkan 4 program, iaitu yang pertama sempurnakan solat. Yang kedua ialah berkaitan dengan isu ibadah dan wanita. Yang ketiga berkaitan dengan akidah. Yang keempat selamatkan zuriat kita. Saya offer. Jadi pasti pada nak pakai saya, silakan. Jadi maknanya yang saya nak buat sendiri, yang orang buat mana nak jalan. Jadi maknanya sebab kita melihat apa keperluan dalam masyarakat. Banyak. Kalau bab isu ibadah ni, wanita tadi panggil Ustazah Asma Husin, banyak sangat. Takut sembahyang. Saya nak tanya, tengok di sini, cuba angkat tangan siapa yang rasa sembahyang dia sah dan diterima Allah. Tolong angkat tangan kan? Siapa tak angkat tangan? Takkan sembahyang tak sah tu? Cukup syarat kan? Siapa yang rasa sembahyang dia sah dan diterima Allah, tolong angkat tangan. Ini masalah Ustazah. Ini masalah. Sampai kita rasa sembahyang kita tak sah ni kan cukup. Make sure betul tak betul 13 rukun yang kita kaji. Kalau kaji sekolah agama ni, dia tambah lagi 17 rukun. Sampai tak tangan tapaha al-yadain ala al-fakhdain pun dia masuk. Letak tangan tapaha pun dia masuk dalam rukun. Baik. Jadi maka dengan kerana tu kita perlu menyulung isu permasalahan dengan ilmu. Jadi maknanya kita kena lihat apa keperluan yang ada di keliling kita. Jadi anak-anak sama juga. Anak-anak juga ada peranan dengan kawan-kawan. Ada peranan dengan kawan-kawan, bantu kawan-kawan. Kadang-kadang masalah pensel case hang lagi mahal daripada pensel case aku, beg lagi mahal daripada beg aku. Ada kawan-kawan dia teringin, kawan dia pergi sekolah bawa color sampai 36 color tu kan, dia tak ada. Jadi anak-anak tolong perhatilah keliling-keliling. Kadang-kadang ramai di asrama dia terpaksa berlakon untuk jadi kaya raya macam kawan dia, walaupun hakikat sebenarnya tidak. Jadi anak-anak inilah kita kata kita perlu menyuluh. Kita perlu menyuluh apa yang ada di keliling kita untuk kita bantu. Sebab anak-anak, kalau kita saja selamat, tak boleh masuk syurga. Tadi Cikgu Azmi tu tayang Rohingya lah,
program-program Salimah Rohingya lah, Syria lah, Ghaizah lah. Pasal apa yang kita ambil peduli tu? Pasal apa kita ambil peduli? Sebab Nabi kata apa? Orang dah saya pun tak ingat dah pantai dia, tapi bolehlah makna dia sikit-sikit mafhum. Maknanya apabila kita melihat kesengsaraan ummah dan kita tidak mempedulikan kesengsaraan ummah, maka kita bukan daripada kalangan Rasulullah. Rasulullah kata maka dia bukan daripada kalangan aku. Na'udzubillah min zalik. Saya nak ajak anak-anak hari ni, kalau tengok kabar-kabar Syria tu makan rumput macam lagu Faizal Tahir tu, Assalamualaikum dunia kan. Saya kata ada tak ada kewajipan bagi salam dekat dunia. Yang bagi salam Assalamualaikum, kita jumpa sama-sama dengan kita. Baik. Jadi saudara nak, bila kita tengok kesengsaraan diviralkan kepada kita dalam macam-macam media, apa kita nak kata? Apa kita nak kata? Tolong ikut ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, ada saya nak tengok tu Allah. Itu selawat kan? Ada selawat Allah, maksud dia gerah bunyikan. Tapi saya nak ajak satu doa yang lain. Allahumma sallim ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa pada kita. Jadi doa. Cuba kata tengok nak dengar, boleh ke tak boleh? Jadi bila kita tengok kesengsaraan umat, kita ucapkanlah doa tersebut. Boleh tak? Jadi yang ketiga, yang ketiga ialah tolong tanpa next. Yang ketiga ialah menyambut cabaran menyertai jemaah. Pasal apa kita kena menyertai jemaah? Tak kira lah al-khidmah ke mawaddah ke ilmu ke salimah ke, sebab kita tak mampu melakukan kebaikan seorang-seorang. Kita lupa maknanya melakukan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Kadang-kadang kewajipan ini wajib ni, fardu kifayah, tapi ramai orang yang meremehkannya. Ramai orang yang meremehkannya. Dia tak berapa nak ambil kisah. Pasal apa? Pasal apa kita jadi lagu tu? Kita tak perlu dia tengok orang Rohingya tak makan sekali je lah. Pasal apa? Kita tengok di Syria, subhanallah, penat kita tengok. Sebab pertamanya kita ni duduk dalam zon selesa. Kemudian kita bersikap nafsi. Biar kita, keluarga kita sudahlah, diambil orang lain nak jadi apa? Kemudian yang ketiga dalam diri kita ialah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Jadi perkara ni kita kena ambil perhatian. Saya takut termasuk dalam kalangan yang Nabi sebut orang yang tidak peduli kesengsaraan ummah, maka dia bukan daripada kalangan kami. Orang yang tidak peduli kesengsaraan ummah, maka dia bukan daripada kalangan kami. Jadi maknanya nak sambut cabaran menyertai jemaah di mana? Maka kita perlulah berjemaah, bernaung di sebuah organisasi yang menyusun perancangan pelaksanaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok pesan Nabi kita kepada kita, alaikum bisunnati, dan di atas kamu ni dengan sunnahku, antaranya ialah berjamaah. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, insan pilihan, kemuliaannya mampu memadamkan semua cahaya. Tetapi Rasulullah tidak mendabik dada, tidak membuat keputusan bersendirian, tetapi baginda sentiasa bersama-sama dengan jamaah. Maknanya dengan jamaah. Awak takkan Rasulullah tak pandai, takkan Rasulullah tak hebat. Sedangkan kita tahu sifat Nabi itu fatanah, bijaksana. Tetapi kita lihat dalam setiap peperangan,
Nah, dalam setiap peperangan terutamanya, saudara ambil kira satu perang. Tolong namakan satu perang yang Rasulullah sertai. Perang Badar. Lagi? Perang Uhud. Lagi? Nah, kalau kita tengok satu perang lah Ustazah ambil tentang perang Khandaq. Nah, tentang perang Khandaq. Siapa yang bagi cadangan di gali parit tu? Alhamdulillah, Salman Al-Farisi. Berapa ribu kaki ya? Parit yang di gali tu? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Nah. Kamu ingat senang ke nak gali pasir? Nah. Pasir nak digali. Digali luas, agak-agak kuda lompat tak lepas. Kalau jatuh di dalam pun kuda nak lompat tak lepas. 12,000 kaki. Subhanallah. Dah? Jadi kalau kita tengok yang bagi pandangan itu bukan penduduk asal Madinah, bukan yang datang daripada Mekah sama-sama dengan Rasulullah kaum Muhajirin, bukan. Tapi yang datang ni satu orang asing lain, Salman Al-Farisi. Tapi tengok Rasulullah dia buka ruang seluas-luasnya. Dan maknanya bila nak buat keputusan itu dibuat atas nama jamaah. Okey? Kemudian yang keempat, kita kena biasakan musyawarah. Jangan duk kira kepala kita saja betul. Kena dengar sama apa orang kata, betul tak? Allah bagi mulut ada berapa tolong abang mai? Satu. Telinga ada berapa? Tapi kerja mulut kan kerja telinga yang banyak dia buat lah ni. Tak ada. Saya dengar kerja mulut cakap tak mati-mati daripada tadi. Betul tak? Nasib baik Allah Ta'ala tak bagi mulut dua. Kalau dia bagi mulut dua, sebelah jawab ya, sebelah jawab tak, dapat guna. Dia bagi telinga dua. Kerja telinga tu kena dengar lagi banyak dalam bila cakap. Kata bijak pandai. Tu orang hafal yang sebut ni. Kata bijak pandai. Kalau kata-kata itu perak, maka diam itu adalah emas. Boleh tak? Boleh sebut tengok? Kalau kata-kata itu adalah perak, maka diamnya adalah emas. Jadi kalau agak-agak kata anak nak buat keluar tu tak apa? Orang kata apa? Tidak ada makna kepada agama kita, tidak membawa kepada Allah Ta'ala, maka lebih baik lagi ya. Boleh? Boleh? Baik kita, saya selalu di mana-mana kan saya selalu cakap. Saya kata ni kata-kata daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata Syiah tu Sayyidina Ali. Bila pula Sayyidina Ali tu Syiah? Jangan dia buat silap faham. Jadi saudara nak ambil pesan dia satu. Dia kata ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang kita boleh maknanya jadi kebaikan kepada kita. Yang pertama, bercakap yang membawa kepada Allah. Bercakap yang membawa kepada Allah. Diam yang kedua, diam yang membawa ingatan kepada Allah. Pandang yang membawa kepada Allah juga. Bila tengok-tengok jadi ibrah kepada dia. Dan yang keempat ialah gerak yang membawa ketaatan kepada Allah. Jadi 4 perkara ni kita kena ingat. Baik, jadi tak apa. Jadi maknanya kita kena biasakan musyawarah sebagai asas penyelesaian masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan kepada kita bermusyawarah. Sebab dengan bermusyawarah ini kita dapat mendengar pandangan daripada orang lain. Kita dapat memberi pandangan. Hasil daripada kita berbincang itu melahirkan kekuatan berfikir, sekaligus mengukuhkan kerjasama dan meneguhkan persaudaraan dan menguatkan semangat setia kawan yang tinggi mengatasi apa sahaja masalah yang dihadapi secara terbaik. Kenapa dunia ni jadi macam-macam? Kerana tidak ada musyawarah. Tidak. Kita tengok apa yang berlaku di Syria. Apa yang berlaku di Palestin. Umat Islam sampai sekarang ini tidak pernah bersatu di atas masalah untuk membebaskan Palestin. Maka tinggallah Palestin letulah. Dalam keadaan mereka teraniaya dan dizalimi. Dalam keadaan mereka teraniaya
lil zalimin. Kerana dunia Islam kita tidak bersatu. Jadi anak-anak yang dikasihi, kita kena letak, kukuhkan, gemburkan dalam semangat dalam kita ni supaya selalu kita doakan kekuatan umat Islam. Maknanya sebab itulah anak-anak bagi melahirkan penggerak ummah, maka kekuatan berfikir, semangat bermusyawarah yang tinggi perlu diamalkan dalam sesebuah organisasi yang bernama jemaah. Faham tak? Sebab itulah, tapi kalau jemaah tu semua orang jenis tak baca buku, semua orang jenis tak ada ilmu, jadi jemaah apa? Jemaah tu kosong, katok bunyi kuat sebab tidak ada ilmu. Dan itu kita tak mau yang tu. Jadi maka dengan kita, dan kita kena jaga adab ketertiban dalam berjemaah, semangat kesetia kawan kita, kesungguhan kita mencapai objektif, dan seterusnya. Pada akhirnya, inni tawakkaltu ala Allah, penyerahan dan pengharapan kita kepada Allah kena terapkan kepada ahli-ahli kita, supaya kita mampu memantapkan kesungguhan kita untuk menjadi penggerak kepada pembangunan ummah. Anak-anak minta doalah kepada Allah, ibu-ibu minta doalah kepada Allah, kakak-kakak minta doalah kepada Allah. Minta doa apa? Minta doa supaya kita ini menjadi penolong-penolong agama Allah. Minta doa kita nak jadi penolong agama Allah. Kita dah baca ayat tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini bukan kerja saja-saja suka nak buat. Ini kerja wajib kena buat. Wajib turun padang. Wajib kita mengislahkan masyarakat kita. Wajib kita bawa mereka jadi elok. Bermula dengan ummah kita. Bermula dengan ummah kita. Ibu-ibu yang ada di sini, macam mana kita nak kuatkan anak-anak kita? Paling tidak kita mesti ada amalan-amalan yang berjemaah bersama anak-anak kita. Sembahyang berjemaah, doa berjemaah, amalkan wirid-wirid tertentu dalam rumah kita. Takkan kita nak kata duk wirid, kita nak jadi kuat, kita nak jadi pembela agama, kita nak melestarikan tamadun ummah, nak mengangkat kecemerlangan ummah, duk kata yang itu saja. Wirid wawasan 20 wawasan 20 apa? Tak boleh. Dia kena ada kekuatan. Kekuatan ini hanyalah dengan pergantungan kepada Allah. Jadi anak-anak, Ustazah nak pesan dekat diri Ustazah dan anak-anak semua, jaga solat. Selalulah cari peluang berjamaah. Kita kalau duduk di asrama betul kita berjemaah. Tapi nak tengok kita ni orang yang iltizam dengan jemaah atau tidak, tengok kelakuan kita. Kita pergi masjid mana-mana, singgah di situ. Atau kita singgah di RNR. Kita berebut nak pergi sembahyang jemaah ke kita nak sembahyang seorang-seorang, senang, cepat. Kita kalut ni, cepat-cepat. Kita nak ambil hak mana? Jadi kalau orang tu dia berebut jemaah, dia pergi masuk aja kepada siapa-siapa yang ada di situ, dia ikut je. Jadi anak-anak tu kena faham. Jadi maka dengan kerana itu kita kena cari agak-agak amalan apa kita duk baca di rumah tiap hari. Qul huwallahu sehari 5,000 dah. Ustazah pun tak ada kan. Jadi paling mudah adalah kita amalkan maksurah. Apa makna maksurah tu? Doa-doa yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak seronok kalau kita kata sama macam Nabi kata. Kita baca doa sama macam Nabi baca. Kita habaq kata kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaika Allah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla alaika Allah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Kalau betul kita cinta pada Nabi, tentu kita suka nak kata apa yang Nabi kata. Kita suka nak buat apa yang Nabi buat. Jadi anak-anak takkan jadi kuat, ibu-ibu takkan jadi kuat, kakak-kakak takkan jadi kuat.
kalau kita tidak ada amal-amal munajat yang kita lakukan setiap hari secara istiqomah. Tolong, boleh dah? Boleh dah? Boleh dah? Boleh tak buat ni? Boleh dah? Nah, jangan tinggal tilawatul Quran. Malah sangat kau hari ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Esok sambung pula. Nah, jadi jangan biar hari berlalu tanpa ada tilawatul Quran. Nah, tolonglah nak boleh dah? Sebab kalau tidak takkan jadi kuat. Kalau takkan kita berjemaah duk perang cakap nak buat tu nak buat ni, tetapi ya Allah sandarannya bukan kepada Allah, tak capai apa-apa. Bila nak buat program-program macam ni, bila kita nak buat program apa pun di peringkat sekolah, di peringkat kampung, di peringkat kecil, di peringkat besar, skala kecil, skala besar, bangkit semayang hajat. Ya Allah, semoga program kami ini berjaya. Berjaya ni bukan dalam erti kata berjaya daripada sudut duniawi, tetapi berjaya taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, jadi maknanya jangan tinggal kewajipan munajat kepada Allah. Nah, kita selalu cakap nak hidup atas iman, nak mati atas iman, tapi betul. Ada orang dia kata, ya Allah, mati kalau saya di atas iman, hidup tak pernah macam mana nak mati atas iman? Nonsense. Orang Melayu kata. Okey, baik kan? Jadi anak-anak, yang kelima, kita wajib menyedari bahawa diri kita, masa kita adalah aset utama yang menjadi modal iman, amal dan takwa. Jadi Ustazah selalu dengar radio kan, ada satu rancangan Ustazah, dia keluar tablet-tablet daripada Ustazah Datin Hajah Aminah Zakaria di Radio 18. Jadi saya suka sangat hari itu Ustazah bercakap tentang modal hati dan umur. Dan modal hati dan umur. Jadi anak-anak, jadi maknanya kita kena sedar diri kita. Hati kita ini diisi dengan apa? Hati kita diisi dengan filem, bintang filem. Saya pun tak faham di mana baru ni. Oh, kemarin baru ni ada satu pertandingan di Kedah tu, rancangan Fortune, usahawan muda. Tu pakai tu cakap tajuk Diwali. Saya tak tahu. Sebab Ustazah tak tengok. Dan katanya ada unsur-unsur lagu-lagu yang duk menyanyi, jadi hati-hati, kita tak faham. Jadi jangan duk nyanyilah lagu tadi. Nyanyilah lagu-lagu yang kita suka menyanyikan, nyanyi lagu-lagu yang ada kefahaman, maknanya yang membawa kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Islam, dan apa kan? Nyanyilah lagu tu. Jangan duk nyanyi lagu sampai kita tak tahu dia kata apa. Jadi anak-anak, diri kita, masa kita adalah aset utama untuk menjadi modal iman, amal dan takwa. Perhatilah perjalanan hidup kita ni, kita bawa dulu ke mana? Kita bawa ke mana? Jadi kita bawa ke dunia ke? Bawa ke akhirat. Hati ni isi dengan dunia ke isi dengan akhirat? Kehidupan kita diisi dengan dunia ke dengan diisi dengan akhirat? Cek balik. Kena cek. Kena muhasabah. Sahabat kita lagi. Kemudian maknanya yang keenam, kita kena menyadari yang keenam. Next, yang keenam, kita kena menanggapi segala perubahan secara yang positif. Maknanya kita kena ingat, kita berjaya, kita ni hanya peranan kita buat. Ikhtiar, usaha, pakailah strategi A, plan B, plan C, plan D, strategi macam tu macam ni. Kenapa? Tetapi ujungnya, natijahnya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada akhirnya, patutnya yang pertama, saya cakap macam Cik Azmi juga, jadi maknanya perkara yang paling utama dalam hidup kita ialah penghayatan rukun iman, iaitu penghayatan kita kepada rukun iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Hak ni kena menjadi tunjangan kepada iman kita, barulah kita boleh bangkit sebagai seorang manusia yang akan menggerakkan tamadun ummah, insya-Allah. Jadi 6 aspek ini kalau kita cerna, kalau kita olah, kalau kita garap menjadi penghayatan dalam kehidupan kita, insya-Allah
Mudah-mudahan kita lah yang disebut sebagai penolong-penolong agama Allah. Ikan kerisi, ikan sembilang dihidang bersama sambal dan gula. Visi dan misi ummah dijulang, keredaan Allah sangat dihidang. Sa'aqulu hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.